Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nahmadu wa nasta'in wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi atas nikmatnya kerana kita semua masih diberikan peluang dan kesempatan untuk duduk berkumpul bersama-sama di dalam majlis ilmu yang penuh dengan barakah ini, yang turut disertai oleh beribu malaikat, dan insya-Allah para malaikat juga akan mendoakan kebaikan buat para hadirin dan hadirat yang berada di sini pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah tafsiran daripada surah Al-Mulk ayat 1 hingga 2. Sebelum saya kupas dengan lebih lanjut, saya ingin memberikan pengenalan tentang surah Al-Mulk. Surah ini merupakan salah satu surah yang diturunkan di Mekah. Ia mempunyai 30 ayat dan surah ini merupakan surah yang ke-67 diturunkan di dalam Al-Quran. InsyaAllah saya akan membaca ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa ke atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup supaya Dia mengujimu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tafsiran ini telah diambil daripada tafsir Ibnu Kathir. Ayat pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk, yang bermaksud maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah Ta'ala memuji dirinya yang mulia dan memberitahukan bahawa segala kekuasaan itu hanya berada di tangannya. Artinya, dialah satu-satunya pengendali terhadap semua makhluk sesuai dengan kehendaknya. Allah adalah Raja, penguasa, pemerintah yang mengatur, mengurus dan menjaga kelangsungan alam ini. Seluruh kerajaan dan pemerintahan ini adalah hak eksklusifnya dan tiada sesiapa dapat memilikinya selain daripadanya. Selain itu, Allah tidak akan dimintai bertanggungjawab atas apa yang dikerjakan kerana kepekaan, keadilan dan kebijaksanaannya. Oleh itu, Allah telah berfirman di dalam surah ini, wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang bermaksud dan Dia maha kuasa ke atas segala sesuatu. Kemudian Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayah, yang bermaksud yang menjadikan mati dan hidup. Ayat ini menghuraikan salah satu tanda kebesaran Allah, iaitu dengan penciptaan kehidupan dan kematian yang dilalui oleh setiap makhluk. Ayat ini mengajak manusia merenungi dan memikirkan rahsia di sebalik kejadian hidup dan mati, termasuklah hikmah di sebalik perancangan dan ujiannya, agar manusia dapat melihat dan memahami kebesaran Allah dalam mengatur segala urusan. Allah telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-28, Thumma yumitukum thumma yuhyikum, yang bermaksud kemudian Dia mematikanmu dan setelah itu Dia menghidupkanmu. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Allah telah menyambung firman-Nya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang bermaksud supaya Dia mengujimu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah telah menciptakan kehidupan dan kematian adalah dengan satu tujuan, iaitu untuk menguji siapakah di antara makhluk ciptaannya yang lebih baik amalnya. Setiap manusia akan melalui ujian saringan bagi mengenal pasti siapakah yang paling taat dan ikhlas dalam melakukan ibadah kerananya. Ayat ini menjelaskan bahawa penilaian amal di sisi Allah adalah pada kualiti amal tersebut, bukan semata-mata pada kuantitinya, kerana di dalam ayat ini Allah tidak menyebut yang paling baik, yang paling banyak amalannya, tetapi Allah menyebut ahsan, iaitu yang paling baik amalnya. Kemudian Allah telah menyambung firman, wa huwa ala kulli syai'in qadir,
wa huwal azizul ghafur, yang bermaksud dan dia maha perkasa lagi maha pengampun, yakni dia maha menghindari lagi maha agung. Maha menghindari lagi maha agung, maha menolak lagi maha menghindari. Meskipun begitu, Allah maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat dan kembali kepada jalannya setelah mereka melakukan kemaksiatan kepadanya. Meskipun Allah maha tinggi lagi maha mulia, namun yang demikian Allah tetap mahu memberikan keampunan, kasih sayang serta memberikan kemaafan. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, apakah kesimpulan yang kita dapat ambil daripada makna surah Al-Mulk yang telah saya kongsikan sebentar tadi? Kesimpulannya adalah Allah maha perkasa lagi maha berkuasa. Setiap perkara yang tersurat dan tersirat di muka bumi ini tidak akan terlepas daripada Allah SWT. Seterusnya, Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Hanya dia sahajalah yang menentukan kematian sesuatu makhluk sesuai dengan kehendaknya. Tiada sesiapa yang dapat mengubahnya selain daripadanya. Sebagaimana Allah telah berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bermaksud setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Disebabkan itu, kita semua perlulah membuat persediaan yang rapi dalam bertemu Sang Pencipta dengan memastikan kualiti amal kita bertambah baik dan juga memperbanyakkan amal ibadah kita. Kita sebagai hamba Allah perlu mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang bermaksud segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Yang dimaksudkan dengan alam dalam ayat ini adalah ma siwallah, yakni selain daripada Allah, maka ia adalah makhluk. Dan dia, yakni Allah, adalah Khalid, Sang Pencipta yang menciptakan sekalian alam. Alhamdulillah, insya-Allah sampai di sini sahaja perkongsian saya pada hari ini. Moga-moga perkongsian saya sebentar tadi dapat memberi manfaat kepada para hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan mendapat keredaan daripada Allah SWT. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada Allah juga, tetapi berlandaskan saya. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.